Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Mungkin ada di kalangan dalam ni adalah cikgu, mungkin ada ibu bapa, ada pelajar. Selamat datang ke webinar teknik menjawab matematik untuk tajuk rumus algebra. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, rumus algebra ni dia akan keluar dalam tajuk, dia akan keluar dalam SPM untuk kertas 1 dan juga dia juga akan keluar dalam PT3 yang mana silibus rumus algebra adalah silibus bagi tingkatan 2 sebenarnya. Sekarang ni dia silibus tingkatan 2, maknanya inilah yang menarik yang dalam tajuk rumus algebra ni, yang mana dia keluar dalam 2. Satu SPM keluar, dalam PT3 pun keluar. Okay, jadi sementara nak menunggu kawan yang lain baru masuk, mungkin ada yang baru masuk, kita tunggu dulu. Boleh tak kita akan start sekejap lagi, lebih kurang dalam 2 minit lagi kita akan start. Jadi yang mana yang dah ada ni, boleh tak tolong komen dekat bahagian tepi tu, dekat bahagian bawah tu, komen dekat bahagian chat tu, tolong komen daripada mana, siapa anda, mungkin ada cikgu, mungkin pelajar, mungkin ibu bapa, tolong komen dekat bahagian bawah ni, kita nak belajar sama-sama. Cikgu akan tunjuk tentang teknik menjawab, macam mana cara kita nak jawab untuk tajuk rumus algebra ni dalam konteks the big picture, dalam konteks yang lebih besar, supaya bila di akhir program ni nanti, di akhir nanti terus faham. Oh, macam ni rupanya untuk jawab soalan tentang ni. Yang mana yang bestnya tentang rumus algebra ni, kita pegang rumus algebra macam kita pegang matematik keseluruhan, sebab dia adalah jantung kepada matematik secara keseluruhan untuk tajuk rumus algebra. Jadi 2 minit lagi kita akan bermula. Jadi tolong komen dekat bahagian bawah tu, daripada mana, mungkin daripada Kedah, ada cikgu, okey, ada cikgu, ada parent kat sini. Okay, tolong komen lagi daripada mana, nama apa, nama tak payahlah, nama memang dah ada, okay. Daripada lokasi dan juga umur, mungkin ada tingkatan 2, mungkin ada tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, kemudian tengah tonton dengan family ke, dengan adik-beradik ke, sepupu ke, cerita kat sini. Okay, kita akan mula sementara kita menunggu yang lain tengah masuk. Kita akan mula lebih kurang dalam 1 minit lebih lagi. Yang dah ada tu boleh ready siap-siap, komen lepas tu ready. Okey, jangan risau, webinar ni cikgu cuba buat dia tak panjang sangat, dan dia juga tak pendek sangat, sebab ini program percuma yang cikgu nak bagi, cikgu nak share dengan anda semua supaya dapat manfaat tentang tajuk ni. Okey, kita akan mula dalam beberapa saat lagi. Okey, boleh kita mula sekarang? Okey, sebelum kita nak mula jawab soalan, pastikan kamu dah ada semua soalan ni lah, pastikan semua orang dah ada soalan tajuk rumus algebra ni. Kalau tak ada kena download dulu supaya mudah lah. Kalau dah tak ada, tak sempat nak download, tak apa, boleh tengok sebab cikgu akan buat gambar dia besar. Sebelum kita nak bincang soalan daripada ni, cikgu nak cerita dulu tentang konsep tentang algebra, apa persediaan yang kamu kena buat. Okey, rumus algebra ni, cuba pen dulu, rumus algebra. So dia, kalau cikgu tulis RA, RA ni adalah rumus algebra. Rumus algebra ni dia akan keluar dalam matematik SPM. Okay, SPM akan keluar, PT3 akan keluar. Okay, dia akan keluar. Jadi pengetahuan rumus algebra ni sangat penting dalam matematik SPM, sangat penting dalam matematik PT3. Dia juga akan keluar dalam AdMath. Okay, knowledge dia kita perlu faham tentang dalam AdMath. Jadi siapa yang ambil matematik tambahan juga kena faham rumus algebra. Tak faham rumus algebra dia akan sakit nanti. Yang keempat adalah fizik. Okay, fizik juga memerlukan pengetahuan tentang rumus algebra. Dan apa yang bestnya lagi tentang rumus algebra ni, untuk faham rumus algebra tu sendiri, adik-adik mesti memahami 2 benda. Mesti faham daripada 2 benda. Iaitu yang pertama adalah fraction, pecahan. Fraction sekolah rendah. Masa sekolah rendah dulu kan belajar pecahan. Itu knowledge, itu basic dia. Nak faham rumus algebra kena kuasai pecahan. Yang kedua ialah faktor, pemfaktoran F. Faktor. Okay, pemfaktoran.
Macam mana kita nak faktorkan? Apabila 5 dengan 10, kalau faktor jadi apa? Okay. 5 dengan 10, 5,10. Kemudian kalau kita faktorkan dua nombor ni, gandaan dia punya perfaktoran dia, apakah nilai yang sepunya dengan dia, gandaan sepunya, apakah nilai dia? Ini kena faham, ini kena tahu konsep dia. Sebab nak jawab rumah algebra perlukan juga konsep ni. Okay, jadi ada 3 benda. Okay, ada 2 benda, fraction dengan tu. Okay, sebelum cikgu nak mula lagi, cikgu nak kamu faham macam ni, dia bentuk soalan, ini pula bentuk soalan, bentuk soalan yang akan ditanya dalam tajuk rumus algebra ni. Yang pertama adalah dia akan tanya kita tentang tambah atau tolak. Tapi tambah algebra lah, tolak algebra. Ini knowledge yang kamu kena tahu bentuk dia. Yang kedua bentuk dia adalah jenis darab ataupun bracket. Kemudian bahagi ataupun kita sebut 1 per, duduk kat bawah. Okay. Dan yang ketiga adalah yang jenis X kuasa 2, X kuasa 3, lepas tu dia punca kuasa 2, punca kuasa 3. Ini kena tahu. Dia akan tanya bentuk soalan dia ada 3 benda ni saja. 3 bentuk saja, 3 jenis ni je bentuk soalan dia. Ini kita kena faham dahulu. Okay. Dan semua tentang rumah algebra adalah tentang pemindahan. Okay. Ini konsep lagi. Dia tentang pemindahan. Bila ada sama dengan di tengah-tengah, kalau di sini tambah, bila pindah jadi apa? Kita kena tahu. Dia akan jadi tolak. Betul? Kalau tolak, pindah sana dia akan jadi tambah. Kalau darab, dia akan jadi bahagi. Tapi bahagi kita taklah tulis bahagi macam tu. Betul? Kita tak tulis bahagi macam tu kan? Kita tak tulis bahagi macam tu. Tapi kita akan letak dia, biasanya kita akan tulis dia 1 per, dia duduk kat bawah macam tu. Boleh? Tambah, bila pindah sana jadi tolak, pindah jadi tambah. Darab, bila pindah jadi dia duduk bawah. Per, bahagilah tu. Duduk bawah. Bawah bila pindah sana duduk atas. Kemudian kalau kuasa 2 pula. Contohnya X kuasa 2. Kalau pindah sana, bila pindah, apa jadi? Dia akan jadi punca kuasa X macam tu. Okay, kalau punca kuasa X, kalau pindah sana jadi X kuasa 2. So ini adalah knowledge basic wajib untuk faham tajuk rumus algebra. Boleh faham? Kalau dah ready, kalau siapa dah ready tolong komen ready. Kita nak belajar untuk tajuk. Kita dah nak masuk tajuk ni. Okey, kita tengok slide dia yang pertama. Ini adalah soalan yang pertama. Okey, kalau adik-adik tengok, ini adalah soalan dia. Dia bagi diberi 2S sama dengan 5T. Kemudian tolak 4U maka T sama dengan berapa? Macam mana cara nak jawab untuk soalan ni? Ini ialah konsep apa? Kes yang pertama. Tadi cikgu bagi kita ada 3 kes kan? So ini ialah kes jenis tambah dan tolak. Sebab dia 5T tolak ni ada dekat sini. Okey, 5T tolak 4U. So itu ialah jenis tolak. So macam mana nak solvekan dia? Kemudian dia minta kita dapatkan marker T sama apa. Maknanya dia minta kita jadikan T itu sebagai perkara rumus. Rumus dia nak T. So mudah saja. Apa kita kena buat ialah step yang pertama ialah 2S. Okay, tambah dengan 4U sama dengan 5T. Okay, soalan dia. Kenapa 4U jadi positif? Sebab negatif 4U tu duduk sebelah kanan, cikgu pindahkan dia sebelah kiri, dia jadi 4, dia jadi positif 4U. Jadi cikgu kekalkan 5T dekat situ. Okey. Lepas tu soalan kata nak T. Jadi cikgu buat apa? T kita tak sini, 5 kena pindah sana. So kita salin balik 2S tambah 4U per dengan 5 duduk di bawah macam tu. Jadi T sama dengan 2S tambah 4U sama dengan 5. So jawapan dia adalah B. Boleh? Boleh faham? Siapa faham? Siapa faham? Komen. Faham? Komen faham. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, dia bagi diberi A. Ini pula soalan jenis case dia jenis bracket. Bentuk. Okay? Dia minta dapatkan B. Apa yang kita kena buat sebenarnya adalah kita kena tahu konsep ni. Darab. Macam tu. Boleh? 3 tu kena darab dengan B, 3 juga kena darab dengan C. Kenapa kena darab? So sebab dia kena bagi sumbangan. So B tu macam kakak, 6C tu macam adik. So kalau nak bagi kena bagi semua. Baru adil. Jadi dia akan buat macam mana? Kita akan jadi A sama dengan 3 darab B, 3B. Kemudian 3 darab dengan 6C, 18C macam tu. Boleh? Kemudian dia tanya apakah dapatkan B. Apa yang cikgu buat ialah 18C cikgu pindah sana. Dia akan jadi A tolak 18C sama dengan 3B. Macam tu. Okey.
Kemudian soalan kata maka B, dia nak B. Dia bukan nak 3B, dia nak B. Jadi kita buat apa? B sama dengan A tolak 18C, ni salin balik, per dengan 3. Macam tu. Boleh-boleh? A tolak 18C per dengan 3, jawapan dia adalah A. Ini masih lagi mudah. Masih lagi konsep yang mudah. Wajib faham. Okay, wajib faham. Macam mana dia boleh jadi 3? Sebab 3 tu cikgu pindah. Dia asalnya 3 darab B. Lepas tu bila pindah sana dia jadi darab. Dia jadi bahagi. Okay, boleh faham? Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Faham yang tu? Okay, dia beri 6P tolak 2Q per dengan 5 sama dengan 4. Maka P sama dengan berapa? So ini adik-adik sekalian, parent, cikgu, soalan macam ni adalah soalan jenis bahagi, pecahan. Yang mana konsep asas yang perlu dikuasai oleh pelajar adalah menguasai pecahan masa sekolah rendah dahulu. Okay, asas dia daripada sana. So macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok dia tulis 6P. Cikgu salin balik 6P, salin je ni 6P 2Q per dengan 5 sama dengan 4. Okay, apa nak kena buat adalah kita kena samakan pembawah dia. Okay, kita kena samakan pembawah. So cikgu tukar pen supaya nampak jelas, warna biru lah. Okay, so dekat sini kita kena, dia sebenarnya adalah per 1, kita kena darab dengan 5, darab dengan 5. Sebab kita nak bagi dia sama pembawah. Okay, so 5 kali 6 sama dengan 30P tolak dengan 2Q. Lepas tu dia akan jadi per 5 macam ni sama dengan 4. Alright. Okay, ini step pertama, wajib kena faham, wajib kena buat macam ni. Dia mesti kena sama pembawah dulu. Dah sama pembawah, barulah 5 tu boleh pindah. Baru 5 tu boleh pindah. 5 kalau pindah dia akan naik atas ni. Dia akan jadi 30P tolak 2Q sama dengan 20. Macam tu. Boleh? Lepas tu, soalan kata 30P sama dengan 20Q tambah sekejap. Tak muat pula. Cikgu pandang punya. Okay, cikgu tulis kat atas ni pen merah. Okay, kita naik atas ni. Okay, so dia akan jadi 30P sama dengan 20 tambah 2Q. Macam tu. Boleh? Boleh? Lepas tu soalan kata, dapatkan P. So kita akan buat P sama dengan 20 tambah 2Q bahagi 30. Macam tu. Okay, kalau kita tengok jawapan untuk soalan ni, dia tidak ada jawapannya ni. Sebab kita belum perkecilkan, kita belum pemudahkan lagi. Jadi dia wajib untuk kita pemudahkan. Inilah konsep pemfaktoran. Selain daripada pecahan, cikgu kata tadi adalah konsep pemfaktoran. Kita kena faktorkan dia. So kalau cikgu pakai pen warna hijau pula. Okay, pemfaktoran. So 22 dengan 30. Kalau kita faktorkan jadi apa? Dia sebenarnya dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi P sama dengan 10 tambah Q per dengan 15. Boleh? Okay, boleh faham yang tu Boleh faham? Macam mana kita boleh dapat P sama 20 tambah 2Q per 30 tiba-tiba jadi P 10. Okay, kalau tak faham, cikgu tulis kat sini Sekejap cikgu tulis kat atas ni Cuba tengok. P sama dengan 20 tambah 2Q per dengan 30. Macam mana dia tiba-tiba boleh jadi per 15? Sebab dia dekat sini. Kita sebenarnya kita boleh faktorkan 22 tu, kita faktorkan dengan 2. Tak macam tu. 10 tambah Q. Nampak tak? Sebab 2 kali 10 20, 2 kali Q 2Q. Kemudian yang kat bawah ni kita boleh buat 2 dengan 15. Macam tu. 15 kali 2 kan 30. Lepas tu kita potong. Potong 2, potong 2. So that's why jawapan dia adalah kita ambil P sama dengan benda ni. Sebab tu jawapan dia P sama dengan 10 tambah Q per 15. Okay. So kalau kita tengok jawapan dia
tadi jawapan dia adalah yang ini, A. Boleh-boleh? Untuk soalan ni jawapan dia adalah A. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Tengok soalan nombor 4. Soalan yang keempat adalah dia beri X sama dengan 3/3Y tolak 2, maka Y sama dengan berapa. So kali ni dia duduk kat bawah. So bila duduk bawah, apa kita kena buat lah? Kita naikkan dia ke atas. So macam mana cara nak naikkan dia atas? Simple saja, kita boleh buat macam ni. X 3Y tolak 2 sama dengan 3. Lama, macam mana dia boleh jadi macam tu? Sebab 3Y tolak 2 tu saya bawa ke depan, saya buat dia bagi dia jadikan dia dalam bentuk bracket. Okay, naikkan dia jadi bracket. Sebab kita nak darabkan dia nanti. Dia akan jadi 3XY tolak ZX sama dengan 3. Macam tu. Tapi ini bukan solusi, belum habis lagi. Soalan tanya kita dapatkan Y. Jadi 3XY, ya, sebab soalan nak Y, itu yang kita nak, kita kekalkan dia. Kemudian kita pindahkan negatif 2X pindah ke sana. Negatif 2X itu kena pindah. So bila pindah dia akan jadi positif 2X. Okay, macam tu. Dan dah habis ke? Belum lagi. Soalan kata nak apa? Soalan kata nak Y. Jadi apa kita buat? Y sama dengan 3 tambah 2X, tambah per dengan 3X. Tak nampak pula. Okay, 3X, besar. 3 tambah 2X per dengan 3X. So jawapan dia adalah A. Okay, nombor 4 jawapan dia adalah A. Okay, kita tengok seterusnya. Nombor 5. Boleh kita teruskan, kita tengok soalan nombor 5. Untuk soalan nombor 5, mana dia? Okay, yang ni. Bukan pen merah lah, sedap sikit. Okay, untuk soalan nombor 5, kalau kita tengok dia bagi 9 per dengan 9S tambah 2T sama dengan 7, maka S sama dengan berapa? Senang yang ni. So sebenarnya cara dia ialah kita kena pindahkan. Yang ni kena naik. Naik. Bila naik, dia mesti kena buat bracket. 9 sama dengan 7. Buat bracket terus. Sebab dia ada dua unknown 9S tambah 2T. Macam tu. Okay. Biar dia jadi besar macam tu. Kemudian 9 kali 7 sama berapa? Kita kembangkan dia. 9 kali 7 sama dengan 63S tambah 7 kali 2 14T. Macam tu. Okay. Dan soalan tanya kita dapatkan apa? Soalan minta kita dapatkan S. So S kekalkan. So saya kena pindahkan 14T tu. So bila pindah dia akan jadi negatif 14T sama dengan 63S. Okay. Dah habis ke? Belum. Soalan nak dapatkan S sahaja, bukan 63S, soalan nak S. Jadi apa saya buat? S saya kekalkan, 63 saya pindah. Bila pindah dia akan jadi 9 tolak 14T per dengan 63. Okay, 9 tolak 14T per 63. So jawapan dia adalah C. Nombor 5 adalah C. Okay, seterusnya. Boleh faham yang ni? Masih lagi simple lagi. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan nombor 6. Dia minta kita dapatkan N. Okay, kali ni bracket duduk kat atas. Tadi bracket duduk bawah, kali ni duduk atas. Apa yang kita kena buat adalah dia nak minta N. So benda yang duduk bawah kita kena pindah dulu. Itu first step dia. Apa-apa saja, kalau ada atas dan bawah, kita selesai yang bawah dulu. Kita bagi supaya keadaan dia sama rata. Okay, kita tak nak ada duduk kat bawah. Kita nak bagi semua sama rata. So apa dia akan jadi? Saya salin balik. 2, 9M tolak 2N sama dengan 7 kali 4, 28N. Sampai situ. Lepas tu saya fikir, soalan nak apa ni? Soalan nak N. Oh, sebelah kanan ada N, sebelah kiri pun ada N. Maknanya saya kena, sebab dia sama, jadi kita kena samakan dia. Jadi sebelum nak samakan tu, kita kena kembangkan dulu. 2 kali 9M sama dengan 18M. Macam tu. Okay. Kemudian 2 kali dengan 2N. Okay, ini maksud darab ni. Ini pun kena darab dekat sini. So 2 kali 2, 4
N sama dengan 28N. Macam tu. Okay. Dah selesai ke? Belum. So kalau perasan tu kan ada negatif 4N. Okay. Ada negatif 4N tu. So negatif 4N tu kita boleh pindah ni. Ni negatif 4 ni dengan ni kan sama. Jadi kita kena samakan dia. Jadi saya buat apa? 18M 28N tambah 4N. Macam tu. Boleh? So bila tambah 28N tambah 4N sama dengan 32N. So ini adalah 18M. Adakah ini jawapan dia? Tak. Belum lagi soalan nak N. So N sama dengan 18 per dengan 32M. Kemudian saya cari jawapan. Ada tak jawapan? Oh, kalau kita perhatikan jawapan tak ada. Kenapa tak ada? Sebab kita perlu kecilkan lagi. 18 dengan 32 kita boleh kecilkan. Saya bawa naik ke atas. Okay. 18 dengan 32 kita boleh kecilkan menggunakan sifir 2. Okay, sifir 2. 2 kali berapa 18? 2 kali 9. 2 kali berapa? 32. 2 kali 16. Boleh? So ini M tadi tak kacau. So N sama dengan 9M per 16. Jadi jawapan dia adalah A. Boleh faham yang tu? Siapa faham? Okay. Okay, tolong komen sikit. Cakap seorang-seorang pula. Okay, tolong komen sikit. Siapa yang faham, tolong komen. Siapa betul, komen. Setakat ni, soalan nombor 6 ni, dia betul semua. Komen dekat bahagian bawah. Berapa ramai yang betul semua. Komen. Okay, ayo. Okay, kita cuba pergi ke soalan yang ke-7. Tengok soalan nombor 7. Diberi X sama dengan 9 tolak 16Y square. Maka Y sama dengan berapa? Y sama berapa? So, simple. Okay, kalau dalam kes ni, cikgu tengok Y square tu dia ada negatif kan? Negatif. Okay, kalau perasan ni, ini adalah negatif kan? So kalau negatif better kita pindah sebelah sana supaya dia jadi positif. So cikgu akan buat dia akan jadi macam ni. Cikgu akan pindah dia, dia akan jadi X tambah 16Y square sama dengan 9. Macam tu. Cikgu buat step by step. Sebenarnya boleh shortkan dia tapi takut tak faham jadi cikgu buat step by step. Macam mana jadi 16Y square jadi positif tu sebab dia duduk sebelah kanan, cikgu pindahkan dia sebelah kiri dia jadi positif macam tu. Lepas tu apa cikgu buat? 16Y square sama dengan 9 tolak X. Dia jadi macam tu. X pula pindah sebelah sana jadi negatif X. Boleh faham? Lepas tu bukan adakah soalan macam tu je? Tak, soalan nak Y. Jadi apa saya buat? Y square sama dengan 9 tolak X per dengan 16. Macam tu. Boleh? 16 pula saya pindah. Lepas tu, soalan bukan nak Y square, soalan nak Y sahaja. Y sahaja. Okay. Y sahaja. Cikgu pindah belah sana. Cikgu buat sebelah sana. Okay. Cikgu, soalan nak Y sahaja. Jadi, apa cikgu buat ialah Y sama dengan punca kuasa 9 tolak X per 16. Pernah cikgu tengok jawapan. Ada tak jawapan? So, dalam kes ni, dia buat perangkap tengok soalan B. Tengok jawapan B. Dia tulis 9 tolak X per dengan 4. Tapi jawapan kita ialah 16. Bawah tu 16. Jadi sebenarnya kita boleh asingkan atas dengan bawah atas tu. Kita boleh tulis dia, sebenarnya kita boleh tulis dia macam ni. Dia sebenarnya adalah punca 9 tolak X punca 16. Ini sama yang atas tu. Dia sebenarnya macam tu. Punca kuasa 2 bila pindah sana, dia rumah punca tu dia kena atas kena dapat, bawah pun akan dapat. Jadi yang atas kita tak payah selesaikan. Yang atas tu kita tak payah selesaikan. Kita biar je dia dalam keadaan macam tu. Jadi kita akan tulis dia Y sama dengan punca 9 tolak X. Yang bawah ni saja. Punca kuasa 2, 16 sama dengan berapa? 4. Okay. Ini dia buat perangkat. So jawapan dia adalah D. Jawapan yang paling hampir adalah B. Dia bagi perangkap. So jawapan yang betul adalah D. Donkey. Boleh faham? Siapa faham? Teruskan. Kita nak pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan ni adalah soalan nombor 8. Okey, untuk soalan nombor 8. 6Z square sama dengan 16X square tambah 7Y square. Tuliskan X dalam sebutan Y dan Z. Tak kisahlah sebutan apa pun, janji dia nak X. Itu yang kita kena faham. Dia nak apa, itu yang penting pun. Yang lain tu kita tak payah fikir sangat. Okey, kita pakai pen warna lain pula. Okey, dia nak X. Jadi apa yang kita buat adalah 6Z. Cikgu akan buat macam ni 6Z square tolak 7Y square sama dengan 16X square. Okey, soalan dia. Kenapa jadi negatif 7Y square? Sebab 7Y square tu cikgu pindah ke sebelah kiri. Jadi negatif 7Y square. Soalan yang kedua. Kenapa
cikgu pindahkan negatif 7y. Kenapa cikgu tak pindahkan 16x pindah sana? Boleh ke? Sebenarnya jawapannya boleh. Kalau saya nak pindahkan 16x square tu, nak pindah ke kiri pun boleh. Cuma kalau saya pindah dia jadi negatif. Saya tak nak jadi negatif. Saya nak bagi dia jadi positif. Okay. So bila saya nak jadikan dia positif, saya kekalkan dia di sebelah kanan. Okay, dah dapat dah 16x square-nya tu. Jadi soalan bukan nak 16x square, soalan nak x. Jadi saya akan buat apa? Saya akan buat 16 tu saya pindah ke sana. Dia akan jadi 6z square tolak 7y square bagi 16. Macam tu. Adakah soalan nak macam tu? Tak. Soalan bukan nak x square, soalan nak x sahaja. Okay, soalan nak x sahaja. Soalan nak x sahaja. Jadi apa kena buat? Kuasa 2, bila pindah sana jadi punca kuasa 2. So dia akan jadi punca kuasa 2 6z square tolak 7y square per dengan 16. Okay. Ingat lagi tak tadi saya bagi tahu dia sebenarnya rumah tu dia sebenarnya atas dengan bawah. Atas dapat, bawah pun dapat. Dia dapat dua-dua. So kita boleh tulis dia sebagai macam ni. 6z square tolak 7y square per dengan punca kuasa 16 sama dengan x. Dia macam tu sebenarnya. Okay. So bila kita nak potong dia, macam mana kita nak potong? Kita yang atas tu kita kekalkan, yang bawah saja. Punca kuasa 2 16 sama dengan 4. Jadi kita boleh tulis dia sebagai yang ini. Yang atas kita salin balik je, 6z square tolak 7y square. Kita salin balik saja. Yang bawah ni punca kuasa 2 16 adalah 4. Jadi x. Jadi jawapan dia adalah punca kuasa 6z square tolak 7y square per dengan 4. Jadi jawapan dia adalah A. Boleh? Jawapan dia adalah A. Jawapan yang hampir dia adalah C. Dia sengaja buat macam tu. Okey, boleh faham yang tu? Kita teruskan lagi soalan. Kita cepatkan sikit. Okey, diberi 2x. Tak apa siapa yang terasa macam tak berapa nak faham yang lepas tu, you boleh ulang balik video ni. Okey, kita cikgu bagi link, dia boleh ulang balik. Okey, diberi 2x sama dengan 2y square tolak 3z per 2 sama, maka y sama dengan berapa? Jadi kita nak dapatkan nilai y pula. So kita tengok y ada kat mana? Y ada kat situ. Okey, so y ada kat situ, jadi kita kena buat macam mana? Pindahkan 2 ni. Pindahkan 2 pindah sana. Sebab kita tak nak ada benda duduk kat bawah. Kita nak sama rata. Sama rata baru kita boleh buat pengukuran. Jadi 2 kena pindah sana. 2 kali 2x sama dengan 4x. 4x sama dengan 2y square tolak 3z. Macam mana boleh dapat 4x ni cikgu? So 2 ni. Ni nampak tak? 2 pindah sana. 2 bila pindah dia jadi darab. 2 sebab dia duk bagi kan. 2 darab 2x jadi 4x. So 4x sama dengan 2y square tolak 3z. Adakah itu soalan dia? Tak. Soalan nak y saja. Jadi z ni kena pindah. Z tak boleh duduk dekat bahagian situ. Z kena pindah. Jadi dia akan jadi 4x tambah 3z sama dengan 2y square. Okay, ini sama dengan. Ini sama dengan. Macam tu. 4x square, 4x tambah 3z sama dengan 2y square. Lepas tu apa kita kena buat adalah 2 tu kena pindah sana. Dia akan jadi 4x tambah 3z per dengan 2. Macam tu pula. Adakah ini jawapan dia? Belum lagi. Sebab kita nak apa? Kita nak y sahaja. Jadi kita buat apa? Kita akan buat y sama dengan punca kuasa 4x tambah 3z per dengan 2. Macam tu. Tengok jawapan. Ada tak jawapan? 4x tambah 3z per 2. Dan punca tu sampai ke bawah. Dia ada. So jawapan dia adalah A. Boleh? Selesai part tu. Kita tengok yang seterusnya. Jadi punca-punca. Kalau sekarang ni dia memang punca-punca. Susah sikit. Tapi sebenarnya tak susah pun kalau kita faham konsep pemindahan. Okey, maka S sama dengan berapa? Dia bagi punca kuasa ni, maka dia minta dapatkan nilai S. S duduk kat dalam. So apa yang cikgu buat adalah punca kuasa ni kita pindah. Punca bila pindah jadi kuasa 2. Punca kuasa 2 kalau pindah jadi kuasa 2. Okey, cikgu terus tulis 4S. Okey, 4S tambah 2T per dengan 3 sama dengan 5 kuasa 2. Boleh Cikgu buat macam tu. Boleh. Yang ni 2 Ni 2T. 4S tambah 2T per dengan 3 sama dengan 5 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 2 sama dengan berapa?
25. So kita akan buat macam ni ya. Cikgu terus tulis 4S tambah 2T. 5 kosong 2 sama dengan 25. Kat bawah kan 3 kan? Kat bawah ni 3 ni. Okay, tukar pen sikit. Okay, 3 ni pindah terus ke sana. Bila pindah dia akan jadi darab 3. Nampak macam tu? Boleh? Jadi cikgu akan tulis dia 4S tambah 2T. 25 kali 3 sama dengan berapa? 125. 125. Boleh? Lepas tu, yang kita nak apa? Yang kita nak adalah kita nak nilai S saja. Jadi kita kena pindahkan. 4S sama dengan 125 tolak 2T. Macam tu keadaan dia. Okey. Dah nampak macam tu? Sekarang kita nak dapatkan nilai S. Alright. Cikgu akan buat macam tu. Jadi kita boleh tulis dia S sama dengan 125 tolak 2T per dengan 4. Okey. Dia akan jadi macam tu. So kalau kita tengok untuk jawapan dia, untuk soalan nombor 10, apakah jawapan dia? Untuk nombor 10. Ada tak jawapan dia? Ada jawapan? Silap. 25 kali 3 sama dengan 75, bukan 125. Cikgu salah ni. Okey. Okey, cikgu betulkan balik. Dekat mana ni? Pen. Okey, cikgu pakai pen ni. Okey, selamat. Cikgu pakai pen warna ni So ini cikgu salah So ni adalah 75. Okey. Ni 75. Ini adalah 75. Cikgu tulis sebelah sini. So dia adalah S sama dengan 75 tolak 2T per 4. Sebab 25 kali 3, 75. Tadi cikgu buat 25 kali 3, 125. Silap 25 kali 3, 75. So jawapan dia adalah B. Bola. Boleh faham? Nombor 10. Okey, soalan nombor 11 adalah tentang nilai, value. Kita nak dapatkan nilai, value So cuba tengok soalan yang seterusnya. Baca soalan dulu. Nombor 11. Okey, semua orang baca dulu soalan. Diberi P sama dengan 5Q square. Okey, 5Q square tolak 9Q tambah 8, cari nilai P apabila Q sama dengan negatif 2. Alah, mudah je. Apa nak buat? Masukkan. So kalau jenis macam ni, kita kena masukkan Q tu dalam Q dulu. Jangan buat apa-apa, melainkan masukkan dulu. So contoh macam ni cikgu buat. Cikgu buat P sama dengan 5. Okey, bila kita nak masukkan, cadangan cikgu buat bracket. Mesti kena buat bracket. Ini lebih selamat, buat bracket. Jangan tak buat bracket. Wajib buat bracket. Okey, negatif 9. Buat bracket. Negatif 2. Okey, tambah 8 macam tu. Okey, negatif 2 kosong 2 sama dengan berapa? 4. 4 kali 5, 20. Positif 20 kan? Okey, tengok Kalau kamu tak buat bracket, kamu tekan kalkulator negatif 2, lepas tu kamu tekan kuasa 2, kamu akan dapat negatif 4. That's why kenapa cikgu suruh buat bracket. Ingat buat bracket. Kalau tak buat bracket, jawapan dia bukan 20. Kamu akan dapat negatif 20. Okey, kamu buat bracket, kamu akan dapat 20. Kemudian negatif 9, bracket negatif 2. Negatif 9 darab negatif 2, kita akan dapat positif. Okey, 9 kali 2, 18. Tambah 8. Okey, nombor 11, jawapan dia adalah, so akhirnya kamu dapat berapa ni? Ini kamu akan dapat 46. Ini kira sendirilah. Okey, jawapan dia 46. Selesai? Siapa betul yang ni? Siapa betul? Siapa yang salah? Cikgu nak tahu berapa ramai yang salah untuk soalan ni. Sebab cikgu jangka ramai akan salah dekat negatif 2 tu. Bila dia tak letak bracket, dia tekan kalkulator negatif 2, dia tekan terus negatif 2, dia betul dia letak kuasa 2. Dia akan dapat negatif 4, kemudian darab 5 dapat negatif 20. Di sini dia akan buat kesilapan besar. Okey, dekat sini dia akan buat kesilapan paling besar. Dia akan dapat, akhirnya dia akan kemungkinan dia akan dapat jawapan dia adalah B. Siapa dapat B, itulah punca dia. Siapa dapat B, itulah punca dia. Boleh faham Okey, kita teruskan. Kita teruskan untuk soalan nombor yang terakhir, soalan nombor 12 yang mana dia ada T.
cari nilai bagi D jika S sama dengan 2 dan T sama dengan 2 juga. Okay, S sama 2, T pun 2. Okay, macam mana nak buat? So first kita nak masukkan nilai dulu. D 2, S dia 2, kemudian 2 tambah 4 kuasa 2. Alamak, tak nampak. Okay, ini kuasa 2 kuasa 2. Kemudian per dengan 4 tolak 3. Okay, T sama dengan 2 juga. Okay, buat bracket macam tu. Boleh? Boleh? Kemudian kita selesaikan lah. Okay, 2 kali 2, 4. Okay, sebab macam tu. Kemudian dalam bracket pula. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 16 tambah 2 sama dengan 18. Macam tu. Okay, kat bawah pula. 3 kali 2, 6. So, dia akan jadi 4 tolak dengan 6. Okay, ni tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator. Jadi nombor 12, jawapan dia adalah A, negatif 36. Okay, negatif 36. Okay, selesai untuk bahagian A. Siapa betul semua? Okay, siapa betul semua? Tolong share jawapan. Okay, kita nak pergi soalan B pula. Okay, yang ni tak ada jawapan A, B, C, D, jadi kita kena buat jalan kerja. So macam mana nak dapatkan nilai bagi T? Kita ulang balik sebenarnya. Ini adalah jenis case yang pertama, iaitu jenis tambah. So nyatakan T dalam sebutan S. T, so kita kena pindahkan. So cikgu akan buat macam ni 3S tolak 9 sama dengan 4ST. Macam tu. Boleh? Cikgu kekalkan ST tu duduk situ sebab soalan dia nak nyatakan T. Kita kekalkan dia duduk sebelah kanan sebab dia positif. Lepas tu dia bukan nak 4ST tapi dia nak T sahaja. Jadi pindahkanlah 4S tu. So T kekal, 4S tu kena duduk kena pindah. 4S duduk pindah bawah. So ini salin balik. 3S tolak 9. Okay. Macam tu. Adakah itu jawapan dia? Kita cuba tengok kalau boleh pemudahkan, kita pemudahkan. Okay. Kita boleh pemudahkan. Kalau cikgu akan pemudahkan dia, kita boleh pemudahkan macam ni. Kita boleh tulis dia sebagai 3S tolak 3 per dengan 4S sama dengan T. Macam tu. Jadi kena pemudahkan sampai habis. Boleh? Boleh faham yang tu? Soalan nombor 1 selesai. Tengok soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2. Nyatakan M dalam sebutan N. Yang ni dia pecahan tapi dia ada atas dengan bawah. M tu duduk dekat atas, ada dekat bawah. So konsep dia kalau duduk atas dengan bawah, okay, cikgu tunjuk dulu macam mana cara kita nak jawab dia. So dia mintakan M. Jadi macam biasa kalau benda duduk bawah tak boleh duduk bawah. Kita kena sama ratakan dia. Maknanya kena pindahkan dia. So bila pindah dia akan jadi macam mana? Ini salin balik. 3M tolak 2 ni salin balik. 3M tolak 2 kita salin balik. Yang 5M dan 4M tu kita kena pindah. Bila pindah, sebab dia kan adik-beradik, kita kena buat bracket. Wajib buat bracket. Okay, buat bracket dia macam tu. Boleh faham? Okay. Lepas tu kita pecahkan dia. Kita yang bracket tadi kita kena darab dia. So bila darab, kita selesai bahas ni dulu. 6 kali 5, 30M. Tambah 6 kali 4, 24N. Macam tu. Boleh? Okay, ini cikgu salin balik 3M tolak 2. Okay, lepas tu cikgu fikir macam mana nak buat seterusnya. Okay, so seterusnya adalah kita pindahkan. Okay, kita pindahkan. So cikgu pindahkan macam mana? Cikgu pindahkan M ke sebelah kanan M tu cikgu pindah ke sebelah kanan. So negatif 2 kekal kan? Negatif 2 ni kekal. Kemudian 24N pindah sana jadi negatif 24N sama dengan 30M tolak 3M. Dia jadi macam tu. Boleh faham? Lepas tu 30M tolak 3M sama dengan 27M. Yang ni kita akan salin balik je. Negatif 2 tolak 24N. Macam tu. Boleh? Kemudian soalan bukan nak dapatkan 27M. Tapi soalan nak kita dapatkan nilai M sahaja. So bila dia nak soalan M sahaja, apa kita nak buat? Cikgu tulis dekat bahagian atas Kita boleh tulis dia negatif 2 tolak 24N per dengan 27 sama dengan M. Macam tu. 27 tu cikgu pindah ke bawah cikgu tulis kat atas Cikgu kena tengok dekat bahagian atas sana. Okey, cikgu boleh tulis jawapan dia macam tu.
negatif 2, negatif 24N per dengan 27. Okay. Ataupun kita boleh juga tulis dia macam ni. Kita juga boleh tulis dia negatif tu kita tak kat depan. Lepas tu kita tak 2 tambah 24N. Alamak tak nampak pula. Sekejap, cuba padam. Okay. Kita juga boleh tulis dia macam ni. Sekejap. Kita boleh tulis dia negatif dan 2 tambah 24N per 27 sama dengan M. Okay. Negatif tu duduk kat depan tu. Dia sebenarnya seolah-olah macam ni lah. Dia seolah-olah macam bracket. Kita boleh letak bracket macam tu. Kita boleh letak negatif tu dekat luar. Bila letak kat luar, ada kan kat dalam tu kena jadi positif. Sebab bila darab, dia akan jadi sama balik yang dekat bahagian sini. Okay. Jawapan yang ni pun lebih tepat lah. Lebih suka jawapan macam tu. Okay, selesai untuk soalan nombor 2. Kita tengok pula soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3, macam mana cara nak selesaikan untuk soalan nombor 3. Nyatakan, ni kan tadi. Okay, soalan yang seterusnya. Nombor 3, A sama dengan 9B tolak 4AC per dengan 5 nyatakan nilai A. So macam mana nak buat apabila ada soalan A? Sama juga bila ada benda duduk bawah, ada 5 tu duduk bawah, kita kena sama ratakan dia. Kita kena sama ratakan dia. Okay, kita kena sama ratakan dia supaya kita kena bagi dia duduk bahagian, kita kena bagi dia naik atas. Okay, bila kita naik atas dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni. 5A sama dengan 9B tolak 4AC. Boleh faham? Boleh faham macam tu? 5A sama 9B tolak 4AC. Kemudian adakah macam tu je? Tak, dia nak A. Jadi kita kena samakan A. 4AC tu kena pindah. So bila pindah dia akan jadi macam ni. 5A tambah 4AC. Ini tambah, tak nampak. Tambah. Sama dengan 9B. Macam tu. Okay. Di sini pengetahuan yang kita perlu kuasai adalah pemfaktoran. Okay, 5A dengan 4A kita faktorkan dia. Kita letak A dekat luar, dia akan jadi macam ni. Okay, 5 tambah 4C sama dengan 9B. Boleh faham? Dia akan jadi macam tu. Dan kita nak dapatkan nilai A. So macam mana kita nak dapatkan nilai A? So kita pindah je lah. A sama dengan 9B per dengan 5 tambah 4C. Boleh faham? Okey. Siapa yang dah faham, siapa yang betul setakat ni, boleh tolong komen. Kemudian kita nak rehat sekejap, lebih kurang dalam seminit. Kita nak rehat seminit. Boleh? Kita rehat seminit. Kita rehat sekejap minit. Minum sekejap. Okey, boleh kita sambung balik? Minum je. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan untuk nombor 3. Untuk soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Dia bagi kita dapatkan P square tambah 1 per dengan 5 sama dengan X. Nyatakan P dalam sebutan X. Macam mana cara kita nak dapatkan P dalam sebutan X? 5 tu nampak tak benda duduk bawah? Benda duduk bawah tak boleh. Tak sama taraf, tak sama level. Kita kena samakan level dia. Pindahkan 5 ni, pindahkan naik atas. Okay, express P. So 5 tu pindah di atas. So kita boleh tulis dia sebagai macam ni. P square tambah 1. P sama dengan 5X. Macam tu. Okay, 5 darab X jadi 5X. Kemudian dia minta dapatkan nilai P. So P square sama dengan 5X tolak 1. Sebab tambah 1 kan, pindah sana jadi tolak 1. Kemudian next, apa kena buat? P, dia bukan nak P square, dia nak P saja. So P sama dengan kuasa 2, bila pindah sana jadi punca kuasa 5X tolak 1. Yes, selesai. Nombor 4. Okay, next. Cek jawapan. Okay.
Nombor 5. Kita tengok nombor 5. Seterusnya. Okey, nombor 5, X tolak 10 sama dengan Y per dengan Z square. Cari nilai bagi X jika Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 2. So, apa yang kita kena buat first step adalah masukkan nilai-nilai ni. Y sama 4, masukkan. Z, masukkan. Baru kita boleh dapatkan nilai X. So, kalau kita masukkan, dia akan jadi, cikgu salin balik, X tolak 10. Okay, Y 4. Okay, buat bracket. Z square, buat bracket. Ini untuk keselamatan. Okay, ini untuk kita punya keselamatan. Kebetulan Z tu sama 2. Kalau Z tu sama dengan kita 2, tak buat bracket, nanti jawapan dia jadi lain. Kita akan dapat negatif. That's why cikgu suruh buat bracket. Tak kira lah positif ke negatif, kita buat je bracket. Bila nak masukkan soalan yang jenis value, dapatkan nilai, buat bracket. Lepas tu kita tekanlah calculator, dapat berapa. Lepas tu, pindahkan X sama dengan 4 per dengan 4 tambah 10. Okay. 4 per 4, 1. 1 tambah 10, 11. Jadi X sama dengan 11. X sama dengan 11. Okay, X sama dengan 11. Okay, next. Kita tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Nombor 6. 9X square. 9X square tambah 7 sama dengan 3Y. Nyatakan X dalam sebutan Y. Macam mana cara nak dapat X? Yang ni memang sama taraf kah? So, bila sama taraf, kita boleh buat terus. Jadi, cikgu boleh tulis dia macam ni. 9X square sama dengan 3Y tolak 7. Macam tu. Okay. Saya kekalkan 9X square tu, positif 7 tu saya pindah. So, apa yang nak kena buat seterusnya? X square kekalkan 3Y tolak 7 per dengan 9. Macam tu. Next, X square. Bukan nak X square, dia nak X saja. So, pindahkan pun kuasa 2 tu, bila pindah sana jadi punca. So, kita boleh tulis dia sebagai X sama dengan punca 3Y tolak 7 per dengan 9. Macam tu. Adakah itu jawapan dia? Cadangan cikgu jangan berhenti setakat tu. Kita kecilkan. Ingat lagi tak? Ini punca kuasa tu sampai bawah kan? Kita buat sampai atas je. Kita buat macam ni. X sama dengan 3Y tolak 7. Ini punca punca. Dan bawah tu punca kuasa 29 sama dengan 3. Kita buat jawapan dia macam tu. Boleh? Boleh faham? Ini maknanya kita pemudahkan sampai habis. Yang atas tu memang tak boleh tak boleh kira dah. Punca kuasa 2, 3Y tolak 7 memang tak boleh nak kecil dah, macam tu je. Tapi punca kuasa 29 boleh kecilkan lagi, dia boleh jadi 3. Jadi dah habis pemudah dah. Simplify habis dah. Itu jawapan dia. Soalan nombor 7. Boleh tak kalau tak kecilkan? Tak boleh lah. Kena kecilkan. Nombor 7. Jika R sama dengan 4Q tolak P square, 5P, maka cari nilai Q apabila P sama dengan 7, R sama dengan 2. Okey, kita masukkan nilai dia. So, kita boleh tulis macam ni. Cikgu tulis macam ni R sama dengan 4Q. Q sama. Sorry. Padam sekejap. Okey, soalan minta Q. So, R dia bagi. So, 2 sama dengan 4. Q tak tahu. Ni tak tahu, Q tak tahu. Tolak P. P dia bagi. So, buat bracket. Ingat lagi cikgu kata, buat bracket. 7 kuasa 2. Per dengan 5P. 5. Buat bracket. 7. Macam tu. Okay, cuba selesaikan. Bila kita selesaikan, kita selesai yang mana dulu? Yang mana kena selesai dulu? Atas ke bawah? Kena selesaikan bawah dulu. Apa-apa pun selesai yang bawah. Sebab kita nak jadikan dia sama rata. 5 kali 7 sama dengan 35. Kemudian 35 ni bawa terus pergi ke atas. Sebab kita nak samakan dia. 5 kali 7, 35. Bila bawa ke atas, dia akan jadi darab juga. So, cikgu darab terus. 35 kali 2 dapat 70. Nampak tak? 70 macam tu. Sama dengan 4Q tolak 49. Macam tu. Okay. Soalan bukan nak macam ni kan. Soalan nak 4Q. Soalan nak Q. Jadi negatif 49 pindah. So, kalau pindah dia akan jadi 70 tolak 49. Alamak, 49 sama dengan 4Q. Macam tu. Okay. 70 tolak 49 sama dengan berapa? 70 tolak 49.
Okey, 21. 21 sama dengan 4Q. Jadi Q sama dengan 21/4. Boleh? Jadi nombor 7 jawapan dia apa? Semua dapat ke? Macam salah je. Oh, cikgu tersilap. Cikgu silap dekat sini. Cikgu silap dekat negatif 49. Sekejap, cikgu betulkan balik. Di sini, tengok di bahagian sini kan. Alamak, pen tak nampak. Pakai warna apa? Hijau. Warna hijau betul kan. Okay, di sini cikgu salah kat sini. Negatif ni bila pindah sana jadi positif. Tapi cikgu tulis tolak kan. So dia sebenarnya adalah tambah. 70 tambah 49. So maknanya cikgu salah dekat sini. Yelah, asyik betul je kan. Terbagi salah sikit. Okay, bagus lah siapa yang tegur tu. Okay, salah. Cikgu padam padam. Susah juga nak padam ni Okay. So 70 tambah 49 adalah 100 berapa? 119 sama dengan 4Q. Jadi kita nak cari Q 119, alamak, 119 bahagi dengan 4. Itu jawapan dia. Q sama dengan 119 per dengan 4. Kalau dapat nombor perpuluhan boleh tak? Jawapan dia boleh. Boleh. Perpuluhan pun boleh. Okey. Nombor 8. Soalan yang ke-8. Kita tengok. Soalan nombor 8. Macam mana cara kita nak jawab soalan nombor 8? Kalau adik-adik tengok soalan nombor 8 ni, dia kata S sama 5T per dengan punca kuasa 2U, nyatakan U. Okey, macam biasa, benda duduk bawah tak boleh, tak sama taraf, kita kena jadikan sama taraf. So, bila sama taraf, maknanya yang ini kena pindah kat sana. Okey, kita kena pindahkan dia. So, bila pindah apa jadi? Dia akan jadi S darab dengan punca kuasa 2U. Sama dengan 5T. Ni cikgu buat step by step. Boleh potong je. Cikgu buat step by step. Dia macam tu. Kemudian kita fikir, soalan nak apa? Soalan nak 2U. Jadi S nak tak? Tak nak. S tu kena pindah. So cikgu akan buat punca kuasa 2U 5T per dengan S. S kalau darab. Pindah ada sama dengan pindah. Dia akan jadi duduk bawah pula. Duduk bahagi. Dia duduk bawah. Bahagi. Adakah soalan nak punca kuasa 2U? Tak, soalan nak U saja. Jadi punca kuasa kena pindah sana. Okey, cikgu salin balik 2U. Punca kuasa bila pindah dia akan jadi macam ni. 5, dia bukan jadi punca, dia akan jadi kuasa 2. So dia akan jadi 5T kuasa 2. S kuasa 2 juga. Boleh buat bracket lah. Daripada mana datang kuasa 2 tu? Datang daripada punca. Yang sebelah tadi ada punca kuasa 2 tu bila pindah atas dengan bawah dua-dua kena dapat. Dua-dua kena dapat kuasa 2, atas dapat kuasa 2, bawah pun dapat kuasa 2 juga. Okey. Kemudian apa next step dia? Kita boleh selesaikan dulu. Okey, nak selesai dulu. Ni cikgu buat step by step. 5 kuasa 2 dapat 25 T square. Bawah dia akan jadi S kuasa 2 macam tu. Okey, dan kita dapat salin balik 2U. Adakah soalan nak U? 2U? Tak, soalan nak U saja. Jadi bila nak U saja, 2 tu kena pindah. 2 darab U, tu maksud dia kan? 2 darab U. So maksudnya bila 2 tu, bila pindah sana dia akan jadi duduk bawah. So cikgu boleh tulis dia sebagai 25 T kuasa 2 per dengan 2S kuasa 2. Macam tu. Itu jawapan dia. Untuk soalan nombor berapa? 8. Nombor 8. Okey. Panas. Sikit lagi. Kita nak habiskan. Dah habis dah. Nombor 9. Tak ada dalam slide cikgu. Okey, tak apa. Kalau macam tu, cikgu padamkan ni. Cikgu buat macam ni. Okey, untuk soalan nombor 9. Nombor 9 dia bagi macam ni soalan dia. X tambah Y per dengan 4 sama dengan 2Z. Alright. Macam mana cara kita nak dapatkan nyatakan nilai Y? Okey, ingat lagi cikgu sebut, benda duduk bawah tak boleh tak sama taraf. Kita kena bagi dia sama taraf dulu. So macam mana nak bagi dia sama taraf? Kita pindahkan 4, pindah dia kat sana. So bila pindah dia akan jadi apa? Akan jadi X tambah Y, tambah Y sama dengan, okey, 4 kali dengan 2Z apa jadi?
4 kali 2, 8Z. Nombor dengan nombor lah darab. 4 kali 2, 8Z. Salin je. Adakah macam tu je? Tak, dia nak jawapan dia nak dalam Y. Jadi punca kuasa 2 kena pindah sana. Jadi cikgu akan buat macam ni. X tambah Y. Punca kuasa 2 bila pindah dia akan jadi 8Z. Okay, jadi kuasa 2 macam tu. Boleh? Okay, kita kembangkan dia. 8 kuasa 2 sama dengan 64Z square. Ini salin balik. X tambah Y. Adakah itu jawapan dia? Tak, soalan bukan nak X tambah Y tapi soalan nak Y saja. Jadi cikgu boleh tulis dia sebagai Y sama dengan X pindah sebelah sana dia akan jadi 64Z square tolak X. Maka inilah jawapan akhir dia. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai soalan yang terakhir. So siapa yang dapat betul setakat ni? Okay, siapa dapat betul tolong komen dekat bahagian bawah. Okay, adik-adik sekalian, cikgu ucapkan tahniah siapa yang mengikuti sampai habis daripada awal sampai habis tu. Untuk teknik webinar teknik menjawab ni, so berapa ramai yang kat sini cikgu nak tanya secara ikhlas hati, berapa ramai yang dapat manfaat pada program ni pada program hari ni. Untuk live pada hari ni, siapa berapa ramai yang dapat tu tolong komen dekat bahagian bawah ni sebagai bukti kamu faham. Kalau tak faham kita buat lain ni. Okay, berapa ramai yang seronok untuk cikgu buat lagi, berapa ramai nak lagi, kalau cikgu buat lagi nak tak? Cikgu nak tanya secara ikhlas hati, kalau cikgu buat lagi ulang-ulang lagi, berapa ramai yang nak lagi? Okay, kalau cikgu buat setiap minggu secara intensif, berapa ramai yang rasa-rasa dia nak secara intensif cikgu buat setiap minggu, every week, secara intensif. Okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk sebenarnya kita ada buat program untuk pengetahuan adik-adik semua, kita ada program yang cikgu buat secara mingguan, kelas tuition online KTO Premium yang akan start pada Mei. Yang mana program ni sebenarnya adik-adik sekalian dan juga semua, program ni adalah program yang sangat intensif. Kita buat sama ada sekolah buka ke sekolah tak buka, kita akan terus je jalan sampai habis tahun, sampai hujung tahun kita tetap akan jalan. Jadi maknanya kalau duduk di mana pun boleh belajar. Terutama sekali pelajar-pelajar yang duduk asrama. Pelajar-pelajar yang duduk asrama, bila dia tak faham dia tak tahu nak tanya. Jangan risau sebab kita akan buat, kita akan rakam sekali. Maknanya kalau dia terlepas kelas dia boleh tengok balik. Jadi kelas ni sangat intensif, dia ada dapat modul, dia ada program yang mana kita susun dia secara intensif setiap minggu. Kemudian dalam program ni kita akan bagi dia boleh tanya soalan, dia boleh tanya soalan. Kita ada satu platform khas lah, dan platform khas tu dia tak ramai macam ni. Kalau ini program free cikgu bagi untuk semua orang, so sekarang ni pun tengah live sampai 4,000 orang. Tapi dalam program KTO Premium kita buat dia secara premium lah, tak sampai 5,000 lah, dalam 100-200 orang macam tu saja dalam grup yang lebih kecil. Kemudian bila tak faham, sama ada boleh tengok balik video, ataupun kalau tak faham juga video tu pun tak faham juga, ulang-ulang tak faham juga, okey, tak ada masalah, ambil gambar soalan mana yang tak faham tu, tanya dalam grup khas. Kita ada grup Telegram khas, ambil gambar tanya dalam tu, nanti cikgu akan jawab dalam tu, sama ada cikgu ataupun tim lah, Maxcast team, cikgu semua ramai, kita akan jawab dalam tu. Jadi boleh tanya bila-bila saja, boleh tanya. Yang mana program ni kalau siapa yang nak, okey, cikgu tanya seikhlas hati berapa ramai yang nak. Kalau cikgu tanya sekarang secara spontan berapa ramai yang nak, tolong komen nak, sebab cikgu akan bagi offer. So dia punya yuran dia adalah selepas ni adalah RM149 sebulan, tapi kali ni dia adalah RM90 saja sebulan, setiap bulan. Maknanya dia akan kekal, harga ni akan kekal sampai hujung tahun, sebab lepas ni dia akan jadi RM149. So tapi harga ni cikgu akan bagi dia kekal sehingga sampai hujung tahun, RM90 sebulan, RM90 sebulan, RM90 sebulan. Okey. Dia ada matematik daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 dan tak campur. Maknanya kalau tingkatan 5 lah, kelas tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1, tingkatan 2. Okey, maknanya dia kelas dia khas dia. Tak campur sebab kita ikut silibus. Jadi siapa yang secara spontan cikgu nak tanya ni, tolong komen nak. Siapa yang nak ni, cikgu kita akan bagi link. Okey, cikgu dah letak link dekat komen chat tu. Okey, kamu klik link tu dan terus buat pendaftaran terus hari ni dekat situ. Okey, sebab kita tak nak ramai. Kalau ramai ni tak best, sebab kalau ni pun ramai sangat. Tak boleh, cikgu tak boleh ambil sampai 5,000 orang. Confirm tak boleh. Cikgu nak dalam 100 orang, 50 orang macam tu. Okey, tengok antara 50 ke 100. Tengok pada tim yang mana kita boleh manage nanti. Kamu komen dulu,
tengoklah kalau ada rezeki boleh masuk, boleh masuk. Kalau rezeki ada boleh masuk, boleh daftar lah. Okay, selagi kamu tekan link tu, kalau boleh daftar itu maksud dia boleh lagi. Kalau tekan link dia tulis maaf ditutup, maknanya tak boleh daftar dah. Okay, cikgu offer sekarang boleh komen nak, okay, dan tekan link tu terus buat pendaftaran hari ini. Okay, kita jumpa lagi pada akan datang insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.